Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya Suhili Nain daripada Kongres Athari, dan pada malam ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian mengenai sebuah topik yang saya kira cukup penting, mengenai ajaran yang tersebar di dalam negara kita sekarang ini. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Pro Media Tajdid sebab memberikan kami ruang daripada Kongres Asari untuk berkongsi sedikit ilmu yang kami ketahui. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai permulaan saya perkenalkan, ini adalah fanpage Facebook kami daripada Kongres Asari. Tuan-tuan dan puan-puan boleh follow dan semoga beroleh banyak manfaat daripada perkongsian di sana, insya-Allah. Jadi pada malam ini topik yang saya bawakan adalah mengenai tensor ring, pseudoscience dan ancaman terhadap akidah. Jadi apa itu tensor ring, apa itu pseudoscience, dan apa ancaman terhadap akidah oleh produk tensor ring ini. Di sebelum saya mengulas lanjut, saya ingin berkongsi dahulu apa itu New Age Movement. Sebab bila kita berkongsi mengenai tensor ring ni, kita akan tidak dapat lari daripada perkongsian terlebih dahulu mengenai sumber ataupun kelompok ajaran ini. Yang mana ajaran tensor ring ni tersenarai sebagai salah satu daripada ajaran New Age Movement, ataupun disebut sebagai gerakan New Age. Gerakan New Age ni adalah satu ancaman akidah yang muncul pada masa kini, yang muncul daripada barat. Dan setakat ini terdapat kajian-kajian daripada universiti dari Timur Tengah. Contohnya buku yang saya kongsikan di sini, kitab bahasa Arab yang telah disusun oleh para sarjana Islam untuk menjawab mengenai ajaran New Age yang tersebar dalam masyarakat di negara mereka. Dan di peringkat Malaysia pula, di peringkat Malaysia kini kita ada beberapa penulisan setakat ini adalah dua buah buku yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Ikram Muhammad Nur, iaitu buku Tersesat, Kebatilan Gerakan New Age, yang menjelaskan mengenai ajaran-ajaran New Age yang berkembang daripada dahulu sehingga hari ini. Dan begitu juga sebuah buku beliau yang lain yang berjudul Allah Menurut Sangkaan Hambanya, yang secara khusus mengulas mengenai ajaran New Age Movement, iaitu Law of Attraction, yang tersebar dalam program-program seminar bisnes pada hari ini. Dan perkongsian saya pada malam ini adalah khusus mengenai ajaran New Age Movement yang tertentu, iaitu tensor ring, yang mana ajaran ini tersebar di Malaysia dengan berpusat di negeri Sabah, di Johor, di Putrajaya, Pulau Pinang dan seumpamanya. Apa itu tensor ring, bagaimana rupanya, dan apa yang dibawa oleh ajaran ini kita akan kupas nanti. Terlebih dahulu saya ingin kongsikan mengenai akar gerakan New Age. Gerakan New Age ni adalah satu gerakan yang timbul di barat. Satu gerakan spiritual di barat yang timbul, yang cuba menggabungkan ajaran kebatinan dan spiritual daripada agama-agama ataupun falsafah-falsafah yang muncul di timur. Dan gerakan ini mempunyai 5 akar. Yang pertama, akar gerakan ini adalah ajaran liberalism. Dia cuba melonggarkan ikatan-ikatan kehidupan masyarakat daripada agama yang tertentu, daripada mengikut hukum-hukum yang tertentu. Dan seterusnya, akar yang kedua bagi ajaran ini adalah ajaran pluralism. Pluralism ni adalah kepercayaan bahawa setiap agama itu adalah sama sahaja. Tidak ada yang lebih benar daripada yang lain, tidak ada yang lebih betul daripada yang lain. Agama Islam adalah sama seperti agama lain.
jadi tidak ada masalah bagi seseorang itu kalau dia bertukar daripada agama Islam kepada agama Kristian misalnya. Dan semua agama itu akan sampai ke satu tujuan yang sama, yaitu kepada pencipta. Bagi mereka gerak ajaran pluralisme ni, agama ni semua menyembah Tuhan yang sama, cuma perspektifnya berbeza-beza. Dan ini adalah satu akidah yang kufur, di mana dia telah menyamakan di antara ajaran tauhid, ajaran agama Islam disamakan dengan ajaran syirik yang wujud pada hari ini. Kalau agama itu semua sama, maka apa tujuannya Nabi Muhammad SAW diutus? Apa tujuannya? Apa manfaatnya Nabi SAW diutus? Untuk memusnahkan ajaran-ajaran syirik yang muncul pada zaman baginda SAW. Oke, itu mengenai pluralisme secara ringkas. Seterusnya, akar gerakan New Age ini adalah syncretism. Oke, syncretism ni apa dia? Kalau pluralism tadi dia kata semua agama ni sama. Tapi syncretism ni dia bawa satu konsep yang lain, di mana dia menggabungkan kesemua agama tersebut ke dalam satu praktik. Okay? Contohnya menggabungkan ajaran Islam dengan ajaran Hindu. Maka lahirlah agama Sikhism misalnya. Dan dalam gerakan New Age ni, penggabungan itu adalah lebih meluas. Okay? Bukan setakat menggabungkan dua agama, tapi boleh menggabungkan sampai beberapa agama. Okay? Ini yang disebut sebagai syncretism. Okay? Mereka membawa konsep syncretism yang berasal daripada pluralism tadi berubah kepada syncretism. Dan konsep yang dibawa oleh gerakan New Age ni yang cukup terkenal, antaranya yang tuan-tuan boleh lihat di sini, mereka mendakwa there is no religion higher than truth. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada kebenaran. Dan ini adalah satu akidah kufur yang bercanggah dengan ajaran Islam. Dan nanti kita akan lihat bagaimana ajaran-ajaran ini, khususnya Tensering ini, dia membawa konsep syncretism dalam produk mereka, dalam ajaran mereka. Okay. Yang keempat, seterusnya, akar gerakan New Age ni dia akan membawa konsep healing. Bagaimana untuk memberikan kesembuhan fizikal dan jiwa kepada manusia. Okay. Dia akan bawa kaedah-kaedah penyembuhan yang sebenarnya bukanlah satu kaedah penyembuhan yang saintifik, dan penyembuhan-penyembuhan itu sebenarnya adalah satu teknik yang diserap daripada ilmu-ilmu kebatinan ataupun falsafah kuno. Dan seterusnya sihir. Yang terakhir, gerakan ini cuba menghidupkan ajaran-ajaran sihir, ajaran syirik yang ada dalam sesuatu masyarakat, dan mereka akan klaim bahawa perkara-perkara tersebut adalah sesuatu yang berbentuk teknologi dan seumpamanya. Contohnya, dan perkara ini cukup luaslah. Ya, contohnya saya pernah tengok dalam catatan seorang sifu New Age, dia cuba kata tangkal ni sebenarnya tidak syirik. Ini adalah teknologi. Dan ada juga sifu New Age yang bawa fahaman pluralism, dia kata kalau kita anggap agama kita sahaja benar, agama lain itu tidak benar, itu bukan tauhid katanya. Kalau kita mengesahkan Allah, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala sahaja Tuhan yang esa, kemudian kita mengatakan Tuhan-Tuhan yang selain daripada itu adalah palsu, itu bukan tauhid katanya. Okay. Beliau mengatakan itu adalah menghina agama orang lain. Sedangkan dalam Islam, kalau kita faham makna kalimat tauhid la ilaha illallah, kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menafikan segala Tuhan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini 5 akar gerakan New Age yang kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah masuk ke dalam kumpulan ini, tuan-tuan akan lihat 5 konsep ini: liberalism, pluralism, syncretism, healing, dan sihir yang dibawa dalam ajaran ini. Oke, seterusnya kita masuk kepada apa itu Tensering dan bagaimana produk itu berfungsi. Kalau tuan-tuan inginkan penjelasan lanjut mengenai New Age ini secara umum, boleh rujuk buku yang saya kongsikan tadi. Oke, ini adalah Tensering. Ini screenshot yang saya ambil daripada Shopee. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana Tensering ni rupanya. Oke, dan dijual
pada harga yang paling tinggi antaranya adalah Rp1.680. Okey, harganya bukan murah ya, diperbuat daripada tembaga tapi harganya setaraf dengan harga emas. Okey, setaraf dengan harga perak. Ini harganya. Ya, dan ada juga yang membeli. Ini jualan Tensering ini di laman Shopee sahaja. Okey, di laman Shopee ada dijual, ada yang dijual setiap bulan mendapat jualan 21 unit terjual. Ada yang terjual 15 unit. Okey, dan ajaran ini berpusat antaranya di Sabah, di Kota Kinabalu Sabah, di Johor, di Selangor, ada tempat-tempat yang tertentu dan mereka sentiasa mengatur, melebarkan sayap mereka mencapai ke setiap pelusuk yang mereka mampu dan mereka ini mempunyai gerakan-gerakan yang tersendiri yang aktif di dalam grup-grup WhatsApp, Telegram dan seumpamanya. Okey, jadi apa itu Tensering? Tensering ni diasaskan oleh siapa? Tensering ni diasaskan oleh seorang individu yang bernama Slim Spurling. Slim Spurling ni siapa? Kalau kita tanya sifu-sifu New Age yang bawa produk Tensering ni, mereka akan kata Slim Spurling ni adalah saintis. Tapi sebenarnya siapa Slim Spurling? Slim Spurling Slim Spurling ni daripada latar belakang beliau, beliau ni adalah seorang Kristian. Lalu beliau meninggalkan ajaran gereja, meninggalkan ajaran Kristian dan berpegang kepada ajaran New Age. Dan beliau ini mempunyai kepercayaan terhadap ajaran cakra yang mana ajaran tersebut berasal daripada ajaran Hindu. Begitu juga uh, Slim Spurling percaya bahawa isteri beliau mempunyai satu keupayaan yang disebut sebagai clairvoyant. Jadi ini nampak bagaimana Slim Spurling ni dia seorang yang asalnya agama Kristian, kemudian dia berpegang dengan ajaran New Age dan dia buat syncretism dengan ajaran Kristian. Dan seterusnya antara yang dibawa oleh Slim Spurling ni, dia mengaku dia boleh menggabungkan kesedarannya. Pernah satu hari Slim Spurling ni dia bermeditasi. Dia bermeditasi lalu dia dapat menggabungkan dia punya kesedaran tu dengan sebatang pokok. Okay, sampai dia boleh mengetahui apa yang berlaku terhadap pokok itu, sejarah pokok itu dan seumpamanya. Okay, seterusnya kita masuk apa itu Tensering. Ini adalah keratan yang saya ambil daripada laman web yang menjual Tensering yang menyebarkan ajaran ini di Malaysia. Okay. Dan saya ringkaskan seperti berikut. Ini adalah beberapa dakwaan yang dibawa oleh Tensering ini. Okay, ada 6 dakwaan. Okay, yang pertama, produk Tensering ini mereka akan kata, oh, Tensering ini diperbuat daripada tembaga yang mana merupakan konduktor terbaik. Okay. Tensering ini adalah alat yang menghasilkan piezoelektrik sehala. Tensering adalah satu litar tenaga yang lengkap yang mempunyai aliran tenaga ulang-alik berterusan. Ya, sebelum tu saya terlupa untuk menjelaskan dalam mengkritik, membongkar ajaran Tensering ni saya akan mendahulukan kritikan daripada segi, kita akan lihat daripada segi sains, kemudian kita akan melihat perkara ini daripada sudut akidah. Jadi kita tidak akan bukan kritik daripada satu sudut saja, tapi kita akan kritik ajaran pseudosains ni, ajaran khurafat ni melalui kacamata akidah Al-Quran dan As-Sunnah dan juga penyimpangan mereka ini daripada segi saintifik. Okey. Jadi dakwaan berkenaan Tensering ni yang disebut dalam laman web mereka tadi, yang pertama mereka kata Tensering ni adalah konduktor terbaik. Ini mereka katalah. Sedangkan kalau kita belajar di dalam sains, konduktor terbaik, the best conductor of electricity adalah silver, perak. Bukannya tembaga. Jadi ini sudah berlaku satu kekeliruan yang dibawa oleh pengasas peniaga penyebar ajaran Tensering ini di Malaysia. Ya, yang kedua, mereka mengatakan Tensering ni adalah satu produk yang menghasilkan piezoelektrik sehala. Okey, apa itu piezoelektrik sehala? Okey, piezoelektrik ni adalah satu perkataan yang berasal daripada dua perkataan iaitu piezen dan elektrik.
Jadi piezoelectric ni apa dia? Daripada perkataan piezen, yaitu bermaksud to press. Yang mana piezoelectric ni dijumpai pada tahun 1880. Okay. Dan piezoelectric ni apa benda? Piezoelectric ni adalah satu material, satu objek yang boleh menghasilkan electricity. Okay. Apabila dikenakan tekanan, tekanan yang tertentu lah. Okay. Dan begitu juga kalau piezoelectric material ni dia dikenakan aliran elektrik, dia pula boleh menghasilkan bunyi contohnya. Okay. Dan piezoelectric ni, material ni, dia mempunyai banyak aplikasi dalam kehidupan kita pada hari ini. Antaranya dalam pemetik api. Dalam pemetik api. Walau bagaimanapun kita tidak pernah dengar orang yang pegang pemetik api ini, dia akan mempunyai, kalau kita petik pemetik api, kita akan dapat pancaran tenaga yang cukup hebat, memberikan kekuatan pada badan kita, meningkatkan aura, cakra dan seumpamanya. Tidak pernah. Tapi golongan tensering ni, mereka menunggang istilah piezoelectric ni untuk mengatakan perkara-perkara tertentu yang berlebihan. Okay, seterusnya, tensering adalah satu litar tenaga yang lengkap dan aliran tenaga ulang-alik berterusan. Okay, tensering mengalirkan tenaga bukan elektrik dan bukan magnetik. Ini dakwaan pembawa ajaran tensering di Malaysia. Mereka kata tensering ni dia menghasilkan tenaga bukan elektrik, bukan magnetik. Ini adalah satu kontradik. Dalam pernyataan mereka, mereka mengatakan tensering itu menghasilkan piezoelectric sahaja. Tetapi dalam masa yang sama, mereka mendakwa pula tensering ini tidak menghasilkan, mengalirkan tenaga elektrik dan bukan juga tenaga magnetik. Okay, kalau kita belajar dalam sains, tenaga ni dia ada beberapa bentuknya. Okay. Penting juga dalam dunia hari ini untuk kita belajar sains. Kalau kita tidak belajar sains, maka kita akan tertipu, kita akan terpedaya dengan individu-individu, golongan-golongan yang bercakap mengenai tenaga kononnya boleh mencapai kehebatan yang tertentu. Okey, dalam sains ada tenaga terbahagi kepada tenaga suria, tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga bunyi, tenaga elektrik, tenaga kimia, tenaga kinetik, tenaga keupayaan dan tenaga nuklear. Tetapi dalam artikel-artikel yang menjelaskan mengenai tensering ni, mereka tidak mampu memberikan secara jelas apa sebenarnya tenaga yang dibawa oleh tensering ini untuk memberikan kekuatan kepada manusia. Okey, itu daripada segi konduktor piezio. Jenis tenaganya kita lihat pula mengenai produk tensering yang tertentu yang berada di pasaran, kita kritik daripada segi sainsnya. Kita tengok, ini adalah satu produk tensering yang dijual dengan harga RM1,650. Okay, bentuknya seperti torus. Okay, bentuk torus dinamakan Super Tesla Torus. Yang mana peniaga tensering ini mereka mengatakan bahawa produk ini mempunyai radiasi energi yang memancar jauh sehingga 1000 kilometer. Okay. Orang yang tidak faham berkenaan ilmu sains, apabila mendengar perkara ini, mereka akan terpegun. Mereka akan terkaku. Hebatnya produk bernama tensering ni. Kita perlu miliki benda ini. Okay. Kalau kita mau jadi sembuh, mau jadi orang yang hebat, kita perlu dapatkan produk ini untuk menjadi orang yang hebat, untuk mendapat kesembuhan dan seumpamanya. Tapi kalau kita belajar ilmu sains, maka kita akan tahu dakwaan ini adalah salah satu dakwaan yang mengarut. Okay, kenapa mengarut? Tadi mereka kata tensering ni dia tidak memancarkan tenaga, tidak mengalirkan tenaga yang bersifat elektrik dan bukan magnetik. Tetapi dalam menjual produk ini, Super Tesla Torus ni, dia katakan produk ni dia mempunyai radiasi energi yang memancar sangat jauh sampai 1000 kilometer. Okay, radiasi ni apa? Radiasi ni adalah satu bentuk tenaga bergerak. Okay. Radiasi bersifat elektromagnetik. Ia terdiri daripada gelombang-gelombang elektromagnet dan tenaga magnet yang bergerak seiring melalui ruang pada kelajuan cahaya. Okay. Dan jarak 1000 kilometer ni berapa jauh? Kalau kita tengok dalam peta, ini dari tempat saya, Kota Kinabalu, 1000 kilometer ni
dia lebih daripada jarak kota Kinabalu ke Tawau. Jadi kalaulah benar produk Tensering seperti Super Tesla Taurus ni, dia boleh memberikan pancaran tenaga yang sangat jauh sehingga 1000 kilometer, maka apa manfaatnya untuk orang yang berada di satu tempat tertentu mendapatkan produk ini? Cukuplah mereka meletakkan produk ini di kedai mereka misalnya, maka ia akan memberikan manfaat kepada penduduk dalam sebuah negeri. Dan kalau semenanjung misalnya 1000 kilometer ni dia akan masuk ke negeri lain sudah, ya, menjangkau ke negeri lain, bukan setakat daerah lain tapi ke negeri lain. Dan kalau ada benar Super Tesla Taurus ni cukup hebat dan cukup dua untuk meliputi seluruh semenanjung Malaysia. Jadi ini adalah satu perkara dakwaan yang melampau dalam mereka memasarkan produk ini, dalam memperdaya masyarakat mengenai kehebatan produk yang mereka bawa. Seterusnya mengenai produk Solfegio 10 frekuensi. Ada banyak produk Tensering, tapi dalam perkongsian ini, pembongkaran ini kita akan bongkar, kita akan review beberapa produk saja dan saya kongsikan produk yang seterusnya adalah satu produk yang bernama Solfegio 10 frekuensi. Okey, dia ada banyak ulasan dekat sini, penerangan mengenai fungsi, harga paling kecil berharga RM220 dan paling besar berharga 363. Okey, ada beberapa dakwaan berkenaan produk ni yang berkaitan dengan ilmu agama dan spiritual, berkaitan dengan ajaran Islam. Okey, yang pertama antaranya produk Solfegio ni, dia mendakwa boleh meningkatkan kesedaran spiritual. Spiritual ni apa? Spiritual ni adalah hal kerohanian. Hal kerohanian. Kita dalam Islam untuk meningkatkan spiritual kita, kerohanian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan melakukan amal ibadah, dengan berzikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, belajar ilmu akidah. Itu cara kita untuk meningkatkan kesedaran spiritual. Tapi mereka ini percaya, golongan Tensering ini percaya, pembawa ajaran New Age ini percaya, dengan menggunakan tembaga yang dipintal dan dinamakan Solfegio 10 frekuensi ini, mereka boleh meningkatkan kesedaran spiritual. Okay, ini bukan sekadar sebuah produk yang bersifat manfaat duniawi. Ini sudah menjangkau ke perkara yang bersifat keagamaan. Okay? Pencerahan spiritual. Dan mereka klaim siapa yang menggunakan produk ni dia boleh menyelesaikan masalah hubungan cinta. Dan kalau kita ada masalah dengan pasangan, kerap di-reject dan seumpamanya, maka produk ini dikatakan boleh menyelesaikan masalah hubungan cinta, sosial dan komunikasi. Bagaimana sebuah tembaga yang dibentuk boleh memberikan manfaat sedemikian rupa? Okay, ini sudah masuk kepada perkara-perkara yang khurafat. Okay. Satu perkara yang bukan sebab cuma dijadikan sebab. Dan yang seterusnya, yang keempat, dakwaan mengenai produk Solfegio 10 frekuensi ini, mereka mengatakan boleh mengaktifkan mata ketiga. Kita tengok dekat sini pada poin ke-9, 852 Hz boleh membantu pembersihan dan pengaktifan mata ketiga. Yang mana mata ketiga ini dikenali sebagai cakra ajna. Nanti saya akan bagi tengok macam mana gambar mereka menggunakan produk Tensering ini untuk mengaktifkan titik-titik cakra yang tertentu. Okay, dalam Islam, kepercayaan cakra ni kita boleh percaya kah? Okay, kalau kita tengok daripada pejabat mufti wilayah, mereka menyatakan bahawa ajaran cakra ini sebenarnya berkaitan dengan ajaran-ajaran spiritual Hindu. Okay. Setiap cakra tersebut dikaitkan dengan dewa-dewi yang tertentu dalam ajaran Hindu. Okay. Jadi adakah sewajarnya kita sebagai umat Islam mempercayai produk-produk sedemikian rupa? Okay. Contohnya Tensering Solfegio tadi boleh aktifkan mata ketiga. Mata ketiga ni orang tu dia akan dapat pencerahan. Mata ketiga ni boleh membuatkan seorang melihat perkara-perkara yang gaib. Adakah ini sesuatu yang selari dengan akidah Islam? Ini jelas sesuatu yang bercanggah.
Kalaulah sebiji tembaga sebegitu boleh mengaktifkan, membuatkan kita melihat perkara-perkara gaib, maka ada sesuatu yang tidak kena dengan produk tersebut ataupun ajaran tersebut. Dalam Islam, kita tidak mampu menyingkap perkara-perkara gaib. Jadi kalau ada sebuah produk yang klaim dia boleh meningkatkan spiritual, membantu kita untuk mencapai perkara-perkara gaib, maka ini adalah satu produk yang bercanggah dengan akidah Islam. Okey. Dan seterusnya, tensering mendakwa boleh melindungi diri kita daripada radiasi EMF. Okey, EMF ni apa? EMF ni adalah electromagnetic frequency. Ataupun ada yang juga menyebutnya sebagai electromagnetic field. Okey. Dalam kehidupan kita sehari, sebenarnya mereka memasarkan produk tensering ni dengan alasan bahawa kita ni zaman sekarang kita ni diliputi dengan banyak frekuensi elektromagnet yang memburukkan kesihatan kita. Sedangkan kalau kita belajar dalam sains, gelombang elektromagnet yang disebabkan telefon, alat-alat elektronik ni sebenarnya dia tidak semestinya memberikan manfaat, tidak semestinya memberikan mudarat terhadap kesihatan kita. Okey. Gelombang elektromagnet ni ada yang membawa kebaikan. Okey. Kita tengok dekat sini bagaimana cahaya dan seumpamanya. Dan mereka buktikan bagaimana tensering ini boleh melindungi diri kita daripada gelombang EMF tadi. Mereka buat ujian seumpama ni, kita tengok dekat sini, EMF test with double twist tensering. Mereka katakan, lihatlah kehebatan tensering ni, dia boleh menangkis EMF. Mereka letakkan tensering tersebut di depan alat elektronik dan alat pengukur, kemudian mereka buktikan ini menunjukkan kehebatan tensering dalam menangkis EMF ataupun gelombang elektromagnet. Sedangkan perkara ini sebenarnya bukanlah satu keajaiban. Kalau kita belajar dalam sains, kita tidak perlu bazirkan masa kita, tidak perlu bazirkan duit dan tenaga kita untuk dapatkan tensering yang beratus-ratus ringgit tadi. Cukup kita guna aluminium foil. Saya bagi gambaran dekat sini bagaimana aluminium foil itu yang harganya lebih murah boleh menghalang EMF. Isu EMF tu kita ulas dalam lain kali mungkin. Tapi kita lihat daripada sini, saya cuba buktikan bahawa sebenarnya keistimewaan untuk menghalang EMF ni yang digembar-gemburkan sebagai keistimewaan tensering ni bukanlah satu keistimewaan yang besar. Benda ni boleh dibuat, boleh dihalang, kita boleh halang EMF tu dengan aluminium foil saja. Dan setakat memakai tensering dekat pergelangan tangan misalnya, ataupun kita beli Super Tesla Taurus tadi, kita letak dekat rumah kita, itu tidak akan mampu untuk menangkis gelombang elektromagnet ataupun melindungi diri kita. Kalau betul-betul mau hebat, betul-betul mau melindungi diri kita daripada EMF ni yang sebenarnya tidak pun memberikan kemudaratan yang besar, melainkan frekuensi yang cukup tinggi seperti X-ray dan seumpamanya. Kalau betul-betul mau melindungi diri kita daripada gelombang elektromagnet, saya cadangkan buatlah yang ini, iaitu Faraday cage ataupun sangkar Faraday. Ini lebih manfaat sebenarnya kalau betul lah. Tapi nampaknya produk tensering ni dia tidak akan buat benda macam ni, tapi mereka membawa satu perkara yang overclaim, pakai gelang tensering dekat tangan boleh menangkis EMF. Ada yang buat spek mata dan seumpamanya untuk kaedah rawatan. Sedangkan itu adalah perkara yang mengarut untuk menangkis EMF dalam kehidupan kita seharian. Jadi daripada perkara-perkara sebegini, mereka memperalat istilah-istilah sains untuk mengaut keuntungan dalam masyarakat. Dan ini pengakuan Slim Spurling. Slim Spurling ni seperti yang saya sebutkan di awal tadi, Slim Spurling ni dia adalah saintis. Dikatakan sebagai saintis yang kononnya mencipta tensering ni. Sedangkan Slim Spurling ni adalah pembawa ajaran New Age Movement. Dia pun mengakui benda ini bukanlah scientific. Tenaga tensering ni menurut Slim Spurling bukanlah radio transmission.
dan ia tidak boleh diukur dengan instrumen-instrumen saintifik yang biasa. Jadi Slim Spurling pun dia tidak kata benda ni benar-benar saintifik. Okay? Dan kita lihat bagaimana golongan yang membawa tensor ring ini di Malaysia ini yang saya sempat screenshot. Bagaimana mereka ini sebenarnya tidak yakin sepenuhnya dengan produk-produk yang mereka jual sendiri. Kita tengok di sini bagaimana dia kata bila anak dia sakit, dia bawa dia sembuhkan dengan tensor ring, dan sampai satu tahap kalau tunggu demam tu terlampau tinggi, bersedia juga untuk pergi ke kecemasan. Jadi ini peniaga-peniaga produk ini pun tidak begitu yakin dengan produk yang mereka jual sendiri. Okey, seterusnya kita masuk daripada segi keagamaan. Apa sebenarnya yang berkaitan dengan keagamaan dalam produk tensor ring ni? Tadi saya ada ulas bagaimana tensor ring ini dikaitkan dengan cakra. Sekarang kita tengok pula bagaimana tensor ring yang mana tadi namanya? Solfeggio dikatakan mempunyai frekuensi 852 Hz dan 963 Hz. Okay, apa kelebihannya? Kononnya menghubungkan kesedaran dengan daya ketuhanan. Okay, ini produk Tensoring Malaysia ya, daripada FB Tensoring Malaysia dikatakan produk Tensoring ini dengan keupayaan dia 963 Hz boleh menghubungkan kesedaran dengan daya ketuhanan. Okay, dalam Islam kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui amal ibadah dengan solat, baca Al-Quran, zikir, puasa. Itu cara kita menghubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya dengan frekuensi besi tembaga sebegini, tapi mereka mendakwa dengan frekuensi pancaran 963 Hz daripada tensor ring ni boleh menghubungkan kesedaran dengan daya ketuhanan. Persoalan, daya ketuhanan mana yang dihubungkan dengan 963 Hz? Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka dekat YouTube, type 963 Hz, ini adalah gambaran yang akan keluar. Ini apa? Ini adalah, adakah ini gambaran agama Islam? Adakah ini ajaran Islam? Ini kalau kita lihat video-video ini adalah berkaitan dengan ajaran New Age ataupun ajaran di sini contohnya daripada golongan Hindu, digunakan sebagai frekuensi ini untuk bermeditasi, menghubungkan diri mereka dengan ketuhanan. Disebut sebagai 963 Hz ni mereka sebut sebagai frequency of God, frekuensi ketuhanan. Dan ini adalah satu perkara yang disebut sebagai syncretism, menggabungkan ajaran tertentu dengan menggabungkan 2-3 ajaran agama untuk dijadikan pegangan. Okay. Jadi kalau kita orang Islam menggunakan produk tensoring ni, kita sudah mengambil unsur ketuhanan agama lain untuk kita bawa sebagai pegangan kita. Inilah yang saya katakan tadi di awal sebagai tajuk perkongsian ini, bagaimana tensoring ini bagaimana tensoring ini memberi ancaman terhadap akidah kita sebagai umat Islam. Dia membawa unsur-unsur cakra ke dalam ajaran ini, dia membawa unsur-unsur frekuensi yang mana bukan daripada spiritual ajaran Islam. Okey, ini yang pertama, contoh. Yang seterusnya, ini adalah satu lagi screenshot daripada seorang pengamal produk tensoring di mana dia memakai energi solfeggio ni 10 frekuensi, dan ada satu tensoring yang disebut sebagai Sri Chakra ataupun Sri Yantra tensoring. Sri Yantra ni apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan cari dekat Google misalnya, tuan-tuan akan jumpa gambar yang warna hijau sebelah ni. Sri Yantra ni adalah Hindu mystical diagram. Jadi bagaimana kita orang Islam menggunakan tensor ring yang merupakan Hindu mystical diagram ni sebagai perlindungan diri kita untuk menjana kekuatan kepada diri kita. Apa beza kita menggunakan simbol salib misalnya?
untuk mencari kekuatan, untuk bermeditasi, untuk mengkukuhkan kerohanian kita. Jadi ini adalah satu ancaman terhadap akidah kita kepada ancaman akidah terhadap ajaran Islam. Oke, ini bagaimana video saya kaburkan ya, wajahnya, di mana bagaimana mereka menggunakan tensering, solfeggio, tensering ini diletakkan di ubun-ubun dengan kepercayaan bahwa itu akan menguatkan, membantu menguatkan, membuka cakra mahkota. Okay. Ajaran cakra ni yang macam saya sebutkan tadi bukan daripada ajaran Islam, sebaliknya ini adalah ajaran daripada agama Hindu. Okay. Yang mengamalkan perkara ini adalah perempuan yang beragama Islam. Jadi bagaimana kita melakukan perkara ini? Ini adalah satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Ada yang bantah, kononnya, oh sebenarnya ajaran cakra ni adalah saintifik. Lalu mereka memberikan beberapa kajian tertentu. Sedangkan kajian yang mereka bawa itu adalah satu kajian yang cukup diragui. Cuma satu kajian yang tidak mampu direplikasi, tidak mampu diuji berkali-kali. Bahkan dalam kajian yang mereka bawa itu, pengkaji tersebut bekerja sama pula dengan BOMO. Okay, kalau benar benda itu saintifik, mereka akan mampu membuat kajian berkali-kali. Tapi sampel kajian pun begitu kecil. Jadi mereka menunggang sains untuk memperdaya masyarakat terhadap ajaran mereka ini. Okay, jadi ini taktik pembawa ajaran tensering ini di Malaysia. Okay, yang pertama, mereka akan menunggang istilah-istilah sains. Seperti mana yang saya nyatakan di awal tadi, bagaimana mereka menggunakan istilah-istilah fisioelektrik, mereka menggunakan istilah-istilah tenaga. Okay, sedangkan dalam Islam, dalam sains tidak ada kaitan dengan ajaran tensering ini. Okay, fisioelektrik bukannya untuk menguatkan cakra kita. Okay, dalam pembelajaran kita, kalau kita belajar mengenai tenaga sebenarnya, contoh mereka pembawa ajaran tensering ni dia kata kalau kita pakai tensering ni dekat tangan, dia boleh menguatkan tenaga kita, dia akan memancarkan frekuensi. Mereka guna istilah-istilah frekuensi, vibration, dan untuk memperdaya orang ramai. Sedangkan kalau kita belajar dalam ilmu sains, biologi misalnya, kita bukan mendapat tenaga melalui frekuensi-frekuensi, tetapi kita mendapat tenaga melalui tenaga kimia yang kita makan. Dan kita makan protein, karbohidrat, kita makan lemak. Itu yang memberikan tenaga kepada diri kita, bukannya dengan memakai tembaga tertentu yang kita percaya boleh menguatkan cakra, boleh membawa kesedaran spiritual. Ini adalah bercanggah dengan ajaran Islam dan bercanggah dengan perkara yang saintifik. Dan pengalaman saya bila saya mengkritik pembawa ajaran tensering ni, mereka akan kata ilmu Allah itu luas. Okay, ilmu Allah itu luas. Tidak kiralah ajaran mana sekalipun, ajaran kebatinan, ajaran batiniah pun selalu menggunakan hujah ini, ilmu Allah itu luas. Kalau mereka kata gini, kita kata kepada mereka, pembohongan manusia ke atas Allah Subhanahu Wa Taala juga banyak. Betapa ramai manusia di atas muka bumi ini mengatakan, oh ini ilmu Allah, ini ilmu Allah. Tapi mereka tidak mampu membawa dalil daripada Al-Quran dan hadis. Ada yang bawa dalil daripada Al-Quran dan hadis, tetapi mereka menyelewengkan makna ayat Al-Quran dan hadis. Contohnya ada seorang individu, dia kata pada saya, oh sebenarnya ajaran cakra ni terdapat di dalam Al-Quran, surah An-Nur. Apa kaitan An-Nur, cahaya, dengan ajaran cakra? Tidak ada kaitan sama sekali. Mereka cuba membawa tafsiran-tafsiran Al-Quran itu untuk diselewengkan mengikut hawa nafsu mereka. Kemudian yang ketiga, apabila kita cuba berhujah dengan pembawa ajaran tensering ni, mereka akan kata kita tidak layak menghukum. Okay, kita sebagai manusia tidak layak menghukum, kata mereka. Kalau begitu, apa tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul? Apa tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran, menurunkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduan hidup manusia supaya kita dapat berhukum dengan adil sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah slogan golongan liberal. Sebagai manusia kita tidak layak menghukum. Menghukum ni ada dua.
Kalau kita menghukum secara zahir, itu sebagai manusia hakikatnya kita dibenarkan untuk menghukum berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan perundangan. Okay? Tetapi kalau menghukum soal neraka, syurga di akhirat, perkara gaib, itu bukan urusan kita. Jadi sebagai manusia, kalau mereka kata kepada kita, oh kita tidak layak menghukum, kita bantah mereka semula. Di dalam Islam, kita dibenarkan menghukum dengan berpandukan Al-Quran dan hadis. Dan golongan ni, bila mereka berhujah dengan mengatakan kita tidak layak menghukum, mereka ni sebenarnya bersikap double standard. Kan? Mereka tidak boleh terima apabila kita mengatakan Tensoring ni adalah produk khurafat, syirik, haram. Mereka tidak boleh terima. Mereka kata kita tidak layak menghukum. Tapi dalam soal duniawi, mereka boleh terima. Kalau polis datang menangkap penjenayah, mereka boleh terima perundangan-perundangan dunia. Kan? Orang yang merompak, orang yang merasua di penjara dan seumpamanya, mereka tidak kata pula kepada para hakim, para polis, oh sebagai manusia kita tidak layak menghukum. Ini adalah sikap double standard. Tapi bila masuk kepada soal agama, hukum halal haram, mereka kata oh sebagai manusia kita tidak layak menghukum. Itu adalah satu perbuatan yang kontradik lah. Yang saya lihat dalam pembawa bukan setakat ajaran Tensoring ni, ajaran New Age, Law of Attraction. Ajaran apa lagi yang termasuk dalam ajaran New Age ni? Dan seterusnya bagaimana mereka membawa ajaran Tensoring ni, mereka akan memaparkan melalui Shopee, YouTube, Facebook. Mereka akan bawa banyak testimoni yang kononnya untuk menyatakan kehebatan Tensoring. Sedangkan testimoni yang mereka bawa ni sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat cherry picking. Mereka tidak ada kajian saintifik. Mereka akan petik manfaat-manfaat Tensoring ni, hakikatnya yang muncul testimoni-testimoni itu daripada mereka, kalangan mereka jugalah, daripada pengamal ajaran New Age tersebut. Jadi sebagai kesimpulan, perkongsian saya pada malam ini ringkas saja, lebih kurang 40 minit, tidak begitu panjang, mengenai Tensoring ni. Tensoring ni adalah satu produk khurafat, menunggang istilah sains, malah berkaitan dengan unsur spiritual agama lain. Dan ia bukanlah teknologi, tetapi adalah sejenis syirik tangkal. Dan perkara ni kita kena ambil perhatian lah. Mungkin ada tuan-tuan yang pernah lihat produk ni diiklankan di newsfeed Facebook ataupun di TikTok dan seumpamanya. Mereka ini tahun demi tahun sentiasa cuba melebarkan sayapnya. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini boleh klik share ataupun sebarkan, bagi tahu kepada kawan-kawan kalau ada yang terlibat dengan ajaran produk Tensoring ni. Sedarkan kepada mereka. Tensoring ni dia bukan sekadar produk untuk tenaga, tapi di dalamnya mengandungi unsur akidah, unsur pluralism, unsur sinkretism yang menggabungkan Islam itu dengan agama lain. Jadi itu saja perkongsian daripada saya. Sebelum itu kalau ada soalan, saya cuba baca sikit daripada Facebook mungkin kalau ada soalan. Okay, untuk manfaat tuan-tuan dan puan-puan, jemput share video ini seluasnya dan jemput untuk sertai kami di fanpage Kongres Ashari untuk perkongsian-perkongsian. Kongres Ashari ini adalah satu kumpulan penyelidik yang lebih daripada 5 orang kami menulis, mengkaji berkenaan isu akidah, cuba membantah syubhat-syubhat mengenai anti-Islam dan seumpamanya berkaitan perkara tertentu. Jadi saya tengok dekat Facebook pun tidak ada persoalan yang ditimbulkan. Diharapkan perkongsian ini dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat. Walau mungkin tidak banyak, harap sedikit memberi kesedaran mengenai bahaya ajaran produk Tensoring ini. Jadi itu saja, sekian daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.